السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dapat bersama-sama lagi pada pagi ini menyambung pengajian kita dalam perbahasan kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, karangan Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih lagi pada babu man ata'a al-ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahalla Allah aw tahlili ma harramah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Itulah bab ke-38, bab berkenaan orang yang mentaati ulama dan pemerintah dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia sebenarnya telah menjadikan mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Dan kita telah bincangkan pada kelas yang lalu berkenaan dengan maksud bab ini, apakah maksudnya dan apakah bahagian-bahagian orang yang terjebak dalam perkara ini. Itulah sama ada dia mentaati. Yang dimaksudkan dalam bab ini ialah orang yang mentaati makhluk dalam menghalalkan atau mengharamkan, yakni pada haqqut tashri', pada hak autoriti meletakkan syariat, pada hak ataupun autoriti meletakkan syariat, meletakkan undang-undang halal dan haram. Ini maksud bab ini. Maka barang siapa yang mentaati makhluk dalam perkara ini, yakni dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia mengharamkan apa yang Allah halalkan, ta'atan li makhluqin, kerana mentaati makhluk, maka ianya adalah kufrun akbar, maka ianya adalah kufur akbar. Ta'atan li makhluqin, kerana mentaati makhluk. Sebab itulah ulama atau fuqaha yang tersilap dalam ijtihad tidak kafir. Kenapa? Kita kata mungkin ada ulama yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang sebenarnya Allah halalkan kerana ijtihadnya yang silap. Tetapi dia buat perkara tersebut bukan kerana mentaati makhluk, tapi ta'atan lillah, mentaati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesama juga orang yang beriltizam dengan mazhab yang mu'tabar. Mungkin dia bertaklid kepada pendapat ulama yang pendapat itu sebenarnya silap, tapi dia tak tahu. Lalu dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tapi kita kata dia tak kufur sebab dia buat perkara tersebut bukan kerana taat kepada makhluk, tapi kerana taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kerana belum jelas padanya dalil. Sebab itulah kata para ulama, manusia ini terbahagi kepada 4 golongan. Yang pertama, mujtahid mutlak, golongan yang memang hubungan mereka direct dengan Al-Quran dan Sunnah dan dalil-dalil yang lain, yang mana mereka ni ada autoriti untuk memahami hukum langsung daripada kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' dan qiyas dan lain-lain kaedah yang mu'tabar, seperti imam mazhab yang 4, itulah Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Muhammad ibn Idris, dan juga Ahmad ibn Hanbal, dan lain-lain, seperti Sufyan Al-Thawri yang akan datang namanya nanti, seperti Sufyan ibn Uyainah, seperti Dawud Al-Zahiri, seperti Ibn Jarir Al-Tabari, dan pelbagai lagi ulama ahli sunnah wal jamaah yang ada mazhab mereka yang tersendiri, yang mereka ni adalah mujtahid mutlak. Dan kelompok yang kedua kita sebut ialah golongan mujtahid mazhab, di mana mereka ni orang yang telah pakar mengetahui selok-belok mazhab, dan mereka mengetahui mana yang rajih, mana tidak rajih, seperti Imam An-Nawawi, seperti Abdul Karim Al-Rafi'i,
Di mana mereka ini mujtahid dalam mazhab dan mereka berpegang dengan dalil yang mereka lihat rajih dalam mazhab tersebut. Dan kelompok yang ketiga, orang yang tak mampu melakukan tarjih. Maka mereka ini, walaupun dia belajar mazhab, dia belajar kaedah, dia belajar dalil, dia belajar mazhab, dia belajar fiqh, ngaji fiqh, kuliah maghrib, kuliah subuh, kan? Tapi dia belum ada kemampuan untuk melakukan tarjih. So maka dia dibenarkan bertaklid dengan yang mu'tamad daripada mazhab yang dia pegang, sehinggalah datang dalil yang jelas pada dia. Kalau ada masalah yang kemudiannya dia nampak perkara tersebut lebih kuat, maka dia berpindah ta'atan lillahi ta'ala. Dan kelompok yang keempat ialah kelompok yang memang awam, yang tidak ada pengetahuan langsung tentang selok belok ilmu fiqh. Yang dia tahu semayang, macam dia tengok pak dia semayang masa dia kecil-kecil dulu, macam itulah dia semayang sampailah hari dia mampu. Dia tak pernah tahu pun, kan? Boleh jadi rukun semayang pun dia tak apa nak tahu nak. Sampai hari dia mati, macam itulah dia. Orang awam, kan? Walaupun dari segi satu keadaan orang macam ni bahaya. Kalau dia mampu belajar, kalau dia buat benda tu dosa, dosalah. Kita tak kata dia tak berdosa, kan? Sebab dia mampu belajar, dia tak belajar. Tapi orang yang macam ini, kita kata dia diberi uzur sehinggalah datang ilmu padanya, atau dia sendiri yang berpaling daripada ilmu tersebut. Kalau dia berpaling daripada ilmu tersebut, maka ketika itu dia akan dihukum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kerana berpaling daripada ilmu adalah haram, adalah berdosa. Kerana asal hukum menuntut ilmu adalah wajib. So kita jangan kata jahil ni, tak apalah dia jahil. Tak, jahil tu sendiri salah. Kan? Jahil tu sendiri dosa, bukan benda yang bagus. Sebab menuntut ilmu itu wajib. Macam orang kapiak. Orang kapiak, dia tak sembahyang, dia berdosa tak? Orang kafir, kalau dia tak salat, dia berdosa ke tak berdosa? Dia berdosa. Dia berdosa. Dia akan diazab di akhirat nanti atas setiap rukun Islam yang 5 dengan azab yang berbeza. Azab untuk syahadah, azab untuk salat, azab untuk puasa, zakat, haji. Sebab dia wajib salat. Dari segi hukum, dari segi khitab, dari segi arahan Tuhan kena pada dia, dia mukallaf. Tetapi dari segi sah salat itu ataupun dituntut dari segi hukum duniawi, hukum dunia, dia tak dituntut lah, pasal dia tak masuk Islam. Sebab tapi dia mampu salat dengan dia masuk Islam. Maksudnya dia boleh buat sebab yang menyebabkan dia wajib salat, kan? Seorang yang jahil, kejahilannya sendiri itu dosa. Kalau dia sendiri yang malas menuntut ilmu. Tetapi kita kata dari segi hukum dunia, disebabkan dia jahil, kita tak hukum dia di dunia, tapi di akhirat boleh jadi Allah Ta'ala akan azab dia, kan? Boleh jadi Allah Ta'ala azab atau Allah Ta'ala azab, itu terserah kepada Allah Ta'ala lah. Tapi kita kata tidak terlepas dari segi dosa, jahil itu sendiri dosa, kan? Dan kita ada bincangkan pada minggu lepas, ialah berkenaan dengan apa yang kita sebutkan berkenaan dengan sikap yang sebenarnya kita tentang mazhab. Di sini suka untuk anda bawakan perbincangan disebutkan oleh Syekh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dalam syarah beliau pada kitab Tauhid, itulah kitab I'anatul Mustafid. Syekh Al-Fauzan ada 2 kitab pada syarah kitab Tauhid. Satu Al-Mulakhas, ringkasan yang diterjemah dalam bahasa Indonesia itu, dan satu lagi kitab lebih besar, iaitu I'anatul Mustafid, yang anda rasa daripada syarahan beliau secara lisan kemudian ditulis. Kalau tengok uslub ni pun uslub lisan. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, setelah dia sebutkan 4 golongan yang kita sebut tadi, wa min huna alimna anna al-amra laysa bimatrukin wa muflatin kullu wahidin yunassibu nafsahu mansib al-a'immati wa mansib al-mujtahidin wa yughallitu al-ulama wa yurajjihu min ghairi ilmin
Daripada pembahagian ini kita tahu bahawasanya urusan agama ini bukanlah ditinggalkan dan terlepas begitu sahaja. Semua orang boleh lantik diri dia jadi imam dan melakukan tarjih tanpa ilmu. Saya kata kena faham. Dan kita dah sebut tadi ada golongan mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, golongan yang orang kata apa, talibu ilmin, yang menuntut ilmu, yang menguasai mazhab tertentu tapi belum sampai ke tahap mujtahid mazhab. Dan yang keempat adalah golongan awam yang muqallid, semata-mata taklid. So Syekh kata agama ni bukan semua orang boleh jadi imam mengatakan dia nak tarjih. Ini banyak golongan yang mengaku fiqh sunnah. Kan? Macam kita sebut minggu lepas. Kan? Suka hati dia aja. Kan? Ini ada hadis, suka hati dia. Kan? Au yuzahidu fil fiqh wa aqwal al fuqaha. Maka saya kata kita tahu bahawa golongan macam ini salah. Kan? Yang mana mereka ni suka-suka hati nak menyalahkan ulama, mentarjihkan tanpa ilmu, atau yuzahidu fil fiqh, atau merendah-rendahkan pengajian ilmu fiqh, wa aqwalil fuqaha, dan pendapat para fuqaha, wa ya'tabiruha syai'an marfudan, dan menganggap mengaji fiqh dengan mazhab ini sesuatu yang ditolak. Kan? Wa hadha laysa min adabi talabatil ilmi al muridin lil haqq. Dan ini bukan adab penuntut ilmu yang nak mencari kebenaran. Buat dia macam klip-klip. Sekejap dia macam ni sama petir. Macam tu. Kalau tak kaca tak apa lah. Tak ada. Baik. Jadi maknanya Syekh Saleh Al-Fauzan sekarang dia nak bantah golongan yang mengaku konon-kononnya fiqh sunnah ni lah. Yang mana kita dah sebut minggu lepas, gerakan ini bukan dibawa oleh golongan ahli sunnah wal jamaah, tapi dia dibawa oleh aliran Muhammad Abduh dan sebagainya. Mereka ni ada tujuan yang tak bagus naknya. Muhammad Abduh bila dia bawa gerakan tajdid, gerakan tajdid yang dia bernama gerakan tajdid di Mesir, dia ambil daripada tok guru dia Jamaluddin Afghani. Mereka ni nak menyesuaikan Islam dengan budaya barat. Sebab Muhammad Abduh dilantik jadi mufti oleh Lord Cromer. Itulah pesuruhjaya tinggi British di Mesir. Dan tentulah British takkan nak lantik orang yang ma'ruf lah kan. Takkanlah saja-saja dia nak ambil Muhammad Abduh ni jadi mufti Mesir, yang kemudian secara tidak semena-mena dia telah melakukan reformasi yang besar dalam pendidikan di Al-Azhar. Kita tak nafi Al-Azhar memerlukan perubahan dari segi pendidikannya, kerana Al-Azhar masih lagi dalam kesesatan sampai hari ini. Masih lagi berpegang dengan akidah ilmu kalam dan tasawuf. Itu kita tak nafikan. Tetapi apa yang dibuat oleh Muhammad Abduh lebih dahsyat lagi. Kan? Dia mengekalkan ilmu kalam, memasukkan pula falsafah, dan memasukkan pemikiran-pemikiran barat. Kan? Sebab tu kita tak heran tengok hari ni ulama-ulama ataupun orang kata orang agama yang membawa pemikiran barat, walaupun dia kita kata walaupun dia kononnya ada pengajian dalam bidang agama dan sebagainya. Kan? Jadi mereka ni bila dia buat tajdid, dia nak buka ijtihad bukan sebab nak kembali kepada dalil, tetapi sebab nak mencari pendapat-pendapat yang sesuai dengan hawa nafsu, supaya agama itu kononnya boleh ditajdid mengikut acuan pemikiran barat. Contoh macam kita di Malaysia ni, kalau kita tengok, dia kata kita nak ikut mazhab Syafi'i, baguslah, tak ada masalah, itu lagi kita suka. Tapi bila main dalam masalah muamalat, masalah politik, mazhab apa dia pun ikut. Tak payah pergi muamalat lah, tengok orang Malaysia buat haji, mazhab apa orang Malaysia pakai? Mazhab entah apa-apa, betul tak? Haji caca merbah, kan? Macam haji tu Tok Wan dia punya, kan? Ikut suka hati nak melentak waktu pukul berapa.
Kan? Suka hati nak berjalan sana berjalan sini pukul berapa. Oi. Bukan hang punya program ni. Ni bukan program berkelah. Kan? Boleh-boleh suka hati buat jadi waktu macam tu kan. Nak pergi melontak jamrah Aqabah pukul 12 malam. Lepas tu melontak siap-siap 3 jamrah untuk hari tasyrik hari sebelah. Tok Wan mana ajak dia buat begitu? Kan? Suka hati je. Kan? Lepas tu haji mabrur. Mabrur celah mana? Kan? Haji pun ikut hawa nafsu. Kita menontak jamrah itu nak mengisytiharkan kita ikut perintah Allah. Nak lawan setan. Ini lagi ikut setan ada. Nas'alullah al-afiyah. Kan? Bagi alasan sebab apa? Orang sesak ramai. Hampir shopping mall tiap minggu sesak ramai tak kisah pun. Kan? Main shopping raya jalan tan lagi sesak daripada melontak. Elok memang dia. Alasan tak pernah sabar. Dah elok melontak mana ada sesak lah. Kan jamrah tu 5 tingkat. Kan terang kami buat haji dulu tak siap sepenuhnya lagi pun dah tak sesak lah. Kan? Boleh pi laga perut dekat tepi tu lagi. Kan? Tak ada masalah pun. Kan? Tiba-tiba nak sesak perut. Tapi itulah mereka ni ikut hawa nafsu. Ambil mana yang senang. Kan? Bila main bab muamalat, niaga ni tak ada dah ikut dan tanya orang hak niaga, hak businessman, hak billionaire, millionaire, trillionaire ni. Tanya rukun jual beli pun tak lepas. Kan? So dia berniaga selama ni dia ikut hukum siapa? Kan? Ikut hukum orang kafir lah. Kan? Hukum manusia-manusia aja, bukannya hukum Tuhan. Kan? Ini masalah. Kan? Padahal kalau siapa nak berniaga, maknanya dia wajib belajar hukum hakam berniaga. Tu hak yang berniaga, hak yang beli lagi tak tahu lah. Kan? Lagi tak tahu apa. Kan? Itu masalah. Satu contoh kita ambil. Kita tak ada bincang isu politik, tapi kita nak ambil contoh kejahilan orang. Tengok berapa ramai orang jadi melenting masa tabung haji dapat dividen rendah. Hibah tabung haji rendah. Hang bukanlah ada hak dapat hibah pun. Kan? Hang simpan duit tabung haji akad wadi'ah. Maksudnya simpan. Kalau orang itu ambil duit kita dan dia buat perjanjian, maknanya dia nak berniaga, tabung haji nak berniaga. So dia pinjam duit kita. Buat berniaga. So akad dia ambil duit kita, dia berniaga tu akad pinjam tu. Kita bukan pelabur dalam tabung haji. Bukan macam kita simpan dalam bank Islam atau kita pergi simpan dalam bank Rajahi. Kita ni adalah pelabur, mudharib. Dalam tabung haji kita memberi pinjam, loan. So bila kita bagi pinjam, dia bayar lebih, makruf lah. Hukum dia riba lah. Siapa yang makan riba? Kita lah makan riba. Bukan tabung haji. Tabung haji bagi riba. Mukilahu yang bagi makan. Kan? Tapi sebab itulah akad yang dia buat ialah hibah, pemberian sukarela. Suka hati dia nak bagi ke tak bagi. Kan? Tapi orang yang simpan tabung haji ni benak, bukan dia faham apa. Ngaji bukan dia mau. Kan? Kalau tunggu duit je, tak dapat duit marah. Kan? Tapi hukum dia tak tahu. Hukum hak awal at the first place dia tak tahu apa pun. Tabung haji orang suruh simpan pergi haji. Kan? Pergi haji tak pun. Tambah duit. Buat apa? Kan? Dah pergi haji sudah Tunggu apa lagi? Kan? Ini masalah. Kan? Masalah kita tak faham hukum. Kan? Tak kira lah apa. Tapi memanglah orang yang ekonomi zaman sekarang ni, dia nak bank Islam pun, kita taklah kata bank Islam ni betul semua. Tapi yalah, keadaan mendesak mereka untuk kadang-kadang ambil kaul yang marjuh.
qaul yang memang berlawanan dengan dalil. Tapi kalau mereka buat dalam kerangka untuk mentaati Allah, nak lari daripada riba yang lebih jelas haramnya, kita kata semoga mereka diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Betul Ibn Uthaymin rahimahullah kata, kalau dalam bab muamalat, kita jangan kerah dengan orang dalam perkara yang tidak qat'i keharamannya, supaya orang tak buat benda yang qat'i haramnya. Kan? Kalau kita ada setengah orang pula, dia sampai bank Islam tak dia pakai langsung, pun tak betul juga. Tapi kita kena tengok lah. Kena tengok. Kan? Dia ada alasan. Kadang-kadang benda tu bukanlah kerana dia tak nak buat, tapi dia halang oleh undang-undang bank negara, undang-undang kufur yang ada, undang sivil dan sebagainya ni. Kan? Jadi mereka ni kita tak boleh kata mereka ni nak mengubah syariat Allah Ta'ala. Kan? Walaupun kita kena tegas dan menyatakan kebenaran bahawa yang dibuat ini sepatutnya lebih baik. Sepatutnya yang lebih utama ialah segi dalil macam ni. Tapi mesti niat dia ialah nak mengikut ajaran Islam, bukannya kerana nak ambil pendapat yang memuaskan hawa nafsu. Tapi kalau orang bank itu sendiri dia buat benda tu kerana niat dia nak memuaskan hawa nafsu dia, nak benarkan, nak dapat untung, maka dia ambil qaul ini qaul itu, kita kata dia berdosa lah atas buatan tersebut. Macam kita jugalah, kalau kita sengaja mencari pendapat-pendapat yang senang kerana nak memuaskan hawa nafsu kita, tak betul lah. Kan? Kemudian Syekh kata, wal wajibu 'ala al-insani an ya'rifa qadra nafsihi fala yaj'al nafsahu fi makanatin a'la mimma tastahiqha. Setiap orang wajib kenal kedudukan diri dia. Jangan dia letak diri dia lebih tinggi daripada tempatnya. Balil amru akhtaru min dhalika wa huwa an yakhafa min Allah subhanahu wa ta'ala, lianna al-amra amru tahlil wa tahrim wa jannatin wa narin, fala yuwarritu nafsahu fi umurin la yuhsinu al-khuruj minha. Bahkan lebih dahsyat daripada itu, perkara ini melibatkan halal haram, syurga neraka. Maka jangan dia libatkan diri dia dalam perkara yang dia tak mungkin boleh keluar daripadanya. Nas'alullah al-afiyah. Kan? Sebab itu Ibn Qayyim pilih tajuk yang cukup menggerikan bagi kitab dia, I'lamul Muwaqqi'ina 'an Rabbil Alamin. Dia namakan ulama sebagai al-muwaqqi'ina 'an Rabbil Alamin, yang menanda tangan bagi pihak Tuhan. Sebayangkan orang yang menjawat jawatan mufti, hakim, qadi, mereka ini besar tanggungjawab. Tiba-tiba sepatutnya dia dilantik menjadi mufti sebagai orang yang nak melaksanakan hukum Allah. Hukmullah. Tiba-tiba dia kata, tengoklah apa orang ramai buat, itu baik belaka. Ada lebih teruk macam ni. Nas'alullah al-afiyah. Jadi kita heran. Kan? Kita heran. Kejahilan dalam masyarakat ni merebak sampai ke peringkat orang yang kononnya dianggap sebagai mufti. Mufti dengan makna orang yang ada kelayakan berfatwa lah. Kan? Masyarakat dah jahil, hak di atas lagi jahil, maka lagi senanglah mereka ditunggang. Tengok masuk berita 2-3 hari lepas, tengok di Sungai Buloh lah ni ada pameran artifak Rasulullah. Tengok dalam berita tu dia tunjuk dalam tempat kaca letak tu batu ababil. Batu ababil pun ada juga. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau ada pun nak buat apa? Batu neraka. Tabaruk juga batu neraka pun. Allahu akbar kabira. Itu pun orang pakat pusu-pusu pergi tengok. Pasal apa? Pasal pameran tu dibuat dari satu mahat tahfiz, kan, di Sungai Buloh tu. Kan? Dia orang pakat pi lah. Kan? Yang pergi tu pun khusyuk lah, kan? Mengingatkan daripada sunnah Rasulullah. Sudah sunnah apa ke benda? Kan? Jadi ini kata kejahilan. Yang kena tipu lah. Tapi takkanlah tak boleh, sampai tak boleh fikir, sampai orang tu tulis batu ababil punya besar, tu boleh percaya lagi. Kan? Karut gila. Batu ababil tu azab Tuhan turun dekat Abrahah, tentera bergajah. Takkanlah nak kekal lagi sampai duk ada lah. Lepas tu dia boleh bayar. Ini bukannya meteorit jatuh daripada langit.
attack bintang jatuh ke tanah. Bukan. Ini batu daripada neraka. Nasallallahu al-afiyah. Tuhan takkan tinggal lagi di atas muka bumi. Ini melainkan kesannya. Kesan azab kekal. Azab, bila Tuhan turun azab ke muka bumi, kesan dia akan kekal. Dia tidak akan habis. Tapi benda azab itu dia tak ada lah. Kita kata. Kan? Jadi macam kita kata, bila berlaku banjir Nabi Nuh AS, maka itulah permulaan kepada banjir. Maka lepas tu bila ada dosa akan ada banjir. Kan? Bila berlakunya gempa bumi yang menelan azab orang tertentu, maka dia akan berterusan, kesannya akan ada. Sebab itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hakikatnya semua kejadian buruk dalam alam ni ialah wasyarru hiya adh-dhunubu wa mujabatuha laisa illa. Syar, keburukan yang ada dalam alam ni ialah dosa dan kesan-kesannya, tidak ada lain. So, kalau orang nak, ini adalah definisi kejadian buruk dalam alam yang paling baik, yang kita tak mungkin jumpa lagi takrif lebih baik daripada ni. Subhanallahil azim. Maka yang kata buruk, apa benda buruk pun hang tengok dalam alam ni, maksud dia, definisi dia dosa dan kesan-kesan dosa. Hang nak masuk rumah, tersangkut pintu, tersadung, dosa. Kesan dosa. Kan? Tak tutup pintu, terkepit jari, dosa, kesan dosa. Kan? Lalu kot paku, cari baju sikit, dosa, kesan dosa. So, point dia ialah kita sentiasa ingat itu semua kafarah daripada Allah Ta'ala. Kan? Tapi nak balik pada cerita tadi ialah betapa kebodohan itu menjalar dan berakar dalam masyarakat, sehingga kita masih lagi ditipu dengan isu ini walaupun dah berkali-kali. Kan? Dulu siap ada lagi pameran dalam tu, darah bekam Nabi pun ada. Logik akal lah. Kalaupun hampa memang jenis tak mengaji hadis, hampa memang tak pernah baca hadis-hadis pasal tinggalan-tinggalan Nabi ni, apa yang jadi pada dia lepas Nabi wafat, lepas gunalah akal sikit. Kan? Sampai tak guna akal langsung. Kan? Kalau orang dulu kata letak otak di kepala lutut, ni lebih teruk lagi. Kalau dia letak di kepala lutut pun kira okey jugalah. Kan? Ni tak tahu dia buang tang mana, kita pun tak tahu. Jadi otak zombie. Otak zombie lah. Zombie ni jadi masyhur. Kan? Tapi hakikatnya kita banyak dimomokkan dengan benda-benda yang sebenarnya dia adalah benda yang mengarut. Nasallallahu al-afiyah. Kata Syekh lagi, wal mujtahidu idza tawaffarat fi syurut al-ijtihad fa in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid li'annahu yuridu al-haqq ولكنه لم يستطع الوصول إليه بعد بذل مجهوده بذل مجهوده وتحرى الحق ولم يصل إليه فهو معذور. Mujtahid, kalau dia buat salah pun dia dapat satu pahala, dosa kesalahannya dimaafkan. Kalau dia betul dia dapat dua pahala. Pasal apa? Pasal dia nak yang hak. Macam kita kata, dia bukan taat makhluk, dia taat kepada Allah. Tapi dengan syarat dia mujtahid yang betul lah, yang memang cukup syarat-syarat ijtihad lah. Yang cukup syarat-syarat ijtihad. Apa syarat ijtihad? Hendaklah dia aliman bil kitabi was sunnah. Dia kena alim dengan Quran dan sunnah. Alim dengan Quran dan sunnah ni bukan alim tajwid sahaja. Tajwid tu satu hal lah. Bukan alim tafsir sahaja. Dia mesti boleh istimbat hukum. Dia faham mana dia nasikh, mansukh, mana dia am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, mubham, mufassal. Itu semua kena tahu. Mujmal, mufassal, mubham, mubayyan, itu semua kena tahu. Kan? Itu satu hal. Lepas tu mesti dia hadir Quran dalam ingatan dia. Kan? Kalau tidak, macam mana? Kan? Sunnah. Kan? Setakat habis Riyadus Salihin tak jadi.
Kan? Bukan sekat kutubus sittah. Dia nak mesti kuasai kitab-kitab hadis yang lebih besar, Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Saghir Al-Tabrani, Sunan Daraqutni, Musnad Ad-Darimi. Kan? Kena tahu, lepas tu kena faham pula hadis mansukh, hadis sekian, lepas tu ilmu ilal hadis, macam mana nak mu'ayyaf sahihkan hadis. Dia proses yang cukup dahsyat sebenarnya. Kan? Cukup dahsyat. Ajiza anha al-mutaakhirun. Orang yang belakangan dah lemah, tak ada nak buat dah. Imam hadis yang besar pun tak berani ijtihad dari depa mujtahid mutlak. Imam Ad-Daraqutni tulis kitab Al-Ilal yang menceritakan tentang hadis-hadis yang ada cacat yang tersembunyi, hadis sahih yang pada pandangan orang alim yang biasa, yang bukan takhasus dalam ilmu ilal, nak kata hadis ilal ni, mu'allal ni, kedhaifan dia tersembunyi bukan daripada orang macam kita, bukan orang yang macam ustaz-ustaz, bukan macam orang yang ada PhD tak. Dia tersembunyi daripada ulama-ulama besar seperti Asy-Syafi'i, tersembunyi daripada sebahagian ulama hadis yang besar pun tak perasan. Tu yang panggil ilmu ilal. Kan? Jadi Ad-Daraqutni tulis kitab Ilal berjilid-jilid tuan-tuan, daripada ingatan hafalan dia sahaja. Tapi dia ada buat mazhab sendiri tak? Dia masih lagi mazhab Syafi'i. Kan? Imam Ibnu Khuzaimah, orang panggil dia Imamul A'immah. Imamul A'immah, imam segala imam. Kata hebatnya ilmu dia. Yang memang dia, kalau ulama kata, kalau nak jadi mazhab sendiri, Ibnu Khuzaimah boleh buat. Pasal kawan dia, seperguruan dengan dia, Ibnu Jarir At-Tabari, memang ijtihad dari dia mujtahid mutlak. Maksudnya Ibnu Khuzaimah mampu. Pasal kalau kita nak kata, kalau Ibnu Jarir At-Tabari ijtihad dia mujtahid mutlak, dia pun ngaji sekali, belajar guru yang sama, ilmu yang sama. Maksudnya Ibnu Khuzaimah boleh, tapi dia tak ijtihad mazhab dia. Walaupun Ibnu Jarir At-Tabari memilih untuk ijtihad mazhab, itu tak ada masalah. Dia memang layak. Tengoklah ilmu Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Mana nak cari tafsir yang begini hebat? Kan? Nak dibanding tafsir-tafsir orang yang kemudian tulis, tak ada dibanding dengan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Nak baca tafsir Ibnu Jarir At-Tabari bukan benda yang senang. Kan? Kalau kita baca tafsir Syukani, Fathul Qadir, senanglah. Syukani dah tulis siap lah. Wah, ni i'rab ayat macam ni, balaghah dia macam ni, riwayat dia macam ni, dirayat dia macam ni. Baca tafsir Ibnu Katsir pun still agak senang pasal ringkasan. Tapi still susah juga untuk orang yang tak biasa. Bayangkan tafsir Ibnu Jarir lebih susah. Ada orang dia rasa baca tafsir Qurtubi tu hebat pasal besar, tapi senang pasal Qurtubi dah bahagi dah part dia. Ni tafsir, lepas tu ni kita bincang hukum dia. Ada berapa hukum daripada ayat ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3. So dia dah senarai lah. So kita senang nak baca. Kan? Ibnu Jarir dalam tengah-tengah dia bercakap tu ada faedah nahwu, ada faedah saraf, ada faedah balaghah, ada faedah aqidah, ada ilmu fiqh, ada faedah hadithiyah. Kalam. Kan? Dia terhimpun sekali. Kan? Terjihnya. Kan? Dan dia hanya bincang i'rab yang sangat muskil, yang sangat detail. Kalau kita baca kitab tafsir yang kemudian, memanglah kitab dia berjilid tebal lagi. Tapi ialah i'rab mubtada' khabar pun nak kena habaq. Pasal orang macam kita baca tafsir memanglah mubtada' khabar pun tak kena lagi. Tanya mana mubtada' bismillah pun tak tahu lagi. Kan? Memanglah. Macam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, takkanlah kelas dia nak cerita mubtada' khabar dalam bismillah. Kan? Ataupun nak cerita benda yang sangat-sangat simple. I'rab yang itu dalam, dia ada faedah bahasa yang tinggi masalahnya. So ini bukan calang-calang imam. Allahu Akbar.
ilmu hadisnya, riwayatnya, kita tengok macam mana dia boleh kumpulkan riwayat-riwayat. Kan? Jadi nak jadi mujtahid mutlak memang mustahil lah di akhir zaman ni. Nak jadi mujtahid mazhab, subhanallah. Tengoklah Imam Nawawi. Kan? Mujtahid mazhab. Imam Nawawi pergi, kita masuk kelas pukul 8 pagi. Imam Nawawi keluar pergi kelas waktu tahajud. Kan? Itu baru jadi mujtahid mazhab, tuan-tuan. Kan? Belum mujtahid mutlak lagi. Kan? Nak jadi mujtahid mazhab. Kan? Sehari 12 kelas. Bermula daripada sebelum fajar. Sampai ada hari-hari tertentu Imam Nawawi ni mak dia terpaksa tahan. Mak dia kata tak subuh lagi. Tapi memang kan? Ini yang kita boleh dengar cerita macam ni di zaman salaf. Anak-anak murid Ibnu Mas'ud duduk depan pintu rumah tok guru depa, tunggu tok guru keluar sembahyang subuh. Kan? Itu nak cerita pasal menuntut ilmu ulama dulu. Kan? Kita hari ni nak baca Sahih Al-Bukhari je noh. Nak boleh habis Sahih Bukhari. Ada ulama dulu, sama ada Khatib Baghdadi ataupun Khattabi, lupa dah, khatam Sahih Bukhari 3 hari sahaja. Macam mana dia baca Sahih Bukhari 3 hari habis? Kan? Kita hari ni orang dengar baca surah Baqarah pun dah macam, wih, dia baca surah Baqarah sehari yang tahu. Kan? Kan? Dah Imam Syafi'i bulan Ramadan khatam Quran 2 kali sehari. Kan? Itu bulan Ramadan, Ustaz tak buat apa. Di luar Ramadan khatam, tiap hari khatam. Kan? Tu tak cerita lagi sahabat Uthman bin Affan khatam Quran dalam 1 rakaat witir. Kan? Itu ulama, itulah mujtahid. Baru jadi mujtahid. Kan? Ini entah mana mamat caca merba, tiba-tiba kami tak pakai mazhab-mazhab ni, ikut hadis. Pergilah. Ngabut gila. Kan? Lepas tu ikut sunnah. Sunnah apa benda aku tu? Kan? Ini masalah. Kan? Lepas tu ana suka nak baca perkataan Syekh Saleh Fauzan ni. Kan? Sebab tu dia kata, lakin ma'a kaunihi ma'dhuran wa ma'juran fil khata' la yajuz lana an na'khudha biqawlin nara annahu khata'. Tapi kata Syekh, ya betul lah, mujtahid ni ikut mana pun kita kena tengok. Kalau pendapat dia memanglah terang-terang salah, tak boleh ambil. Ni pun juga sikap yang tak betul juga. Tapi kita, bila kita kata pendapat ni salah, bukan kita punya pendapat, pasal ulama lain juga kata benda tu. Tak? Itu kita kena faham poin dia. Walihadha walillahil hamd, kata Syekh, disebabkan ini segala puji bagi Allah, imamu hadhihi ad-da'wah wa muallifu hadzal kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa talamidhihi wa man jaa ba'dahu min ulama'i hadhihi al-bilad yanhajuna hadzal manhaj. Oleh sebab itulah segala puji bagi Allah, imam dakwah ini dan pengarang kitab ini, Kitab Tauhid, Syekh Muhammad Wahhab, dan murid-murid beliau dan yang datang selepas beliau daripada ulama negeri ini, yang Saudi, mengikut manhaj ini. Mereka berkata, yaqulu nahnu hanabilah, kita mazhab Hanbali. Di Saudi bukan boleh ada benda lain daripada mazhab Hanbali. Kita di Malaysia ni kalau dengar orang sunnah, oi, orang yang tak ikut mazhab. Kan? Tapi di Saudi dia sangat jaga benda ini supaya tidak timbul kekeliruan dalam kalangan orang awam. Maksudnya Saudi, orang Saudi bukan macam kita kan. Kalau di Malaysia, kalau kata orang sunnah, oi, mengaji kitab sifat solat Syekh Al-Albani. Kan? Di Saudi, orang Saudi kan kenal sifat solat Al-Albani. Kan? Asal mereka ada kitab dia tulis Syekh bin Baz. Kan? So jadikan itu muqarrar. So yang tu yang dipegang, tidak keliru. Kan? So Syekh Al-Albani, sifat solat Syekh Al-Albani, dia banyak cenderung kepada mazhab Syafi'i. Kan? So banyak lawan dengan macam kita di Malaysia. Mungkin sesuai lah sifat solat Syekh Al-Albani pasal kesamaannya itu boleh kata 98-99% juga dengan mazhab Syafi'i. Kan? Dalam sifat solat Syekh Al-Albani itu. Kan? Jadi sesuai lah kalau kita orang Malaysia dalil-dalilnya kan. Tapi macam dia Saudi, dia pun lebih pada Hanbali, Hanabilah. Kan?
Walakin laysa ma'na hadha annana na'khudha kull ma fil madhhab al-hanbali biduni tamhiyz. Tapi bukan makna kita ambil semua mazhab Hanbali tanpa usul periksa. Bal idza qama ad-dalil ala qawlin min al-aqwali akhadna bihi walau lam yakun fil madhhab al-hanbali. Tapi kalau ada dalil lebih kuat, kita ambil walaupun bukan daripada mazhab Hanbali, sama ada mazhab Maliki atau Syafi'i atau Hanafi, li'annana nanshudu ad-dalil. Karena kita nak ikut dalil. Wala yamna'u hadha an yakuna al-insanu hanbaliyan. Dan ini tidak menghalang ikut dalil, bukan bermakna awak tak jadi mazhab Hanbali, kata Syekh. Sama juga macam kita. Ikut dalil bukan makna awak tak jadi Syafi'i. Macam kita dah sebut kelas lepas lah. Satu orang tak kunut subuh, tapi dia tak kunut sebab apa? Pasal mengikut kaedah-kaedah mazhab Syafi'i yang dia guna sebab dia mujtahid dalam mazhab, maka dia tak kunut. Macam Al-Karaji. Tak ada ulama Syafi'i kata Al-Karaji telah terkeluar daripada mazhab kita. Tak? Al-Karaji still Syafi'i. Dan dihitung sebagai ulama Syafi'i walaupun dia tak mau kunut subuh. Kan? Tak mau kunut subuh sebab bagi dia itu adalah yang disokong oleh dalil bagi dia lah pendapat dia. Ulama mazhab Syafi'i kata bagi kami hadis sahih. Kan? So itu terpulang. Kan? Dan tapi yang bahaya dalam masyarakat kita hari ini, ada orang dia berlindung dengan fake dalil ini untuk memuaskan nafsu. Lalu dia ambil pendapat bukan pada wajahnya. Kita ingat dulu masa jadi kes program I Want to Touch Dogs. Lepas tu timbullah isu mazhab Maliki. Kata anjing ni tak najis. Memanglah mazhab Maliki kata anjing tak najis. Apa makna tak najis? Makna dia tak menghalang kesahihan salat. Maksudnya mazhab Maliki, kalau anjing jilat kita tengah solat, jilat kaki kita, kita boleh terus solat. Tetapi lepas solat wajib segera kena sertu. Sertu wajib bagi mazhab Maliki sebab benda tu ta'abudi, benda tu benda yang melibatkan perkara yang urusan perintah Tuhan, bukan sebab najis. Kan? Maksudnya bagi mazhab Maliki tak ada beza anjing dengan kucing dari segi dia tak najis masa hidup, najis masa mati. Kan? Tetapi adakah mazhab Hanbali, mazhab Maliki membenarkan orang peluk-peluk anjing, bawa anjing masuk shopping mall, rubuh dalam troli? Mana ada? Kan? Sebab isu membela anjing isu lain. Sebab anjing binatang yang kotor, itu tidak ada khilaf dari segi dia binatang yang tabiatnya kotor. Kan? Tetapi dia ada manfaat dari segi berburu dan sebagainya. Sebab itu dalam mazhab Maliki disyaratkan orang yang nak bela anjing berburu ni, dia mesti hidup di luar daripada pekan. Dan mesti syaratnya dia berburu dengan anjing ni ialah kerana dia hidup dengan perburuan, bukan kerana saya suka-suka. Adapun orang yang pergi berburu dengan kerana hobi, dia tak boleh pakai anjing. Dia cari binatang lain lah, burung elang ke apa ke. Kan? Bela anjing untuk keselamatan macam mazhab Maliki sendiri, dia letak syarat mesti hidup di luar daripada pekan, jauh daripada polis. Dalam pekan tak boleh. Macam even dalam mazhab kita pun bela anjing untuk dalam pekan, betul orang lalu anjing tu menyalak, tak boleh, ini haram. Ini ganggu ketenteraman orang. Kan? Ini ganggu, bahaya, gigit anjing, budak kecil kena gigit. Kecuali kalau you duduk dalam rumah, you buat atas pokok dalam hutan, tak apalah, bela 10 ekor anjing pun. Kan? Tapi kita zaman kita dengan CCTV, dengan lampu menyala sendiri, kan? Macam-macam ada teknologi, kan? Ada keperluan kan nak bela anjing? Tak ada keperluan lah. Kan? Ulama ada syarat yang ulama sebut. Tak boleh ambil mudah-mudah macam tu. Kan? Tapi memang mereka ni ada orang kata apa, ada agenda tersendiri sebab nak ikut barat. Sebab orang barat memang mereka ni dah hidup, dah bergelumang dengan anjing. Sebab mereka pun dah panggil macam anjing. Kan? Tabiat anjing tu, keanjingan tu ada pada mereka. Kan? Anjing tu lebih mulia daripada manusia. Kan? Dia bukan ada apa maknanya. Dia pasal apa orang barat kita tengok di barat, mereka begitu memperjuangkan hak binatang, hak ikan paus. Kan? Ikan paus kena jaga, tak boleh bunuh. Tapi semalam tengok dekat BBC Earth, ada juga korang tu pergi join pemburu-pemburu ikan paus di Indonesia tu. Kan? Dia makan juga dari ikan paus tak?
Maknanya di Indon masih ada lagi orang tangkap ikan pers. Kan? Makan dari ikan pers. Tapi ala kulli hal, kita kata pasal apa mereka ni begitu seronok nak binatang. Dalam Islam kita ada. Kita memang melihat haiwan adalah makhluk Allah Ta'ala yang ada hak-haknya tersendiri. Orang yang bela binatang, nafkah binatang atas tuan dia. Wajib. Nafkah binatang wajib. Kan dia tak boleh binatang dia tak pergi makan tak apa, tak boleh. Kan? Mesti kena jaga. Dari segi even dia anjing sekalipun. Kalau dia anjing yang tidak, yang terpelihara darahnya, yang dihormat, yang maksudnya tidak disuruh bunuh oleh syarak, kita jaga nyawa dia. Bukan makna nampak anjing tu langgar, tak. Islam tak ajak itu. Even babi pun tak boleh macam tu. Kan? Tapi orang takut langgar babi. Kan? Tapi kita tak boleh. Kan? Still kita kena jaga binatang ini. Tapi bukan sampai ke tahap seolah-olah meletakkan binatang ni setaraf dengan manusia atau lebih tinggi daripada manusia. Tapi di barat, pasal apa dia pun ni nak letak binatang tu macam manusia atau setaraf manusia? Pasal dia pun nak gagaskan teori Darwin tu, yang dalam alam ni tidak ada benda yang berbeza, semua sama, semuanya based on nature selection. Kan? Semua kena bertarung. Siapa yang bertarung dialah yang akan kekal. Lepas tu dia ada cerita kartun anjing bercakap, kartun cerita Planet of the Apes, betul cerita pasal macam-macam lah. Kan? Dan ni ada cerita Cat and Dog, kartun. Kan? Maknanya dia gambarkan macam binatang ni macam manusia, intelligent being, makhluk yang ada kecerdikan. Sedangkan satu-satunya makhluk yang Tuhan cipta ada kecerdikan ialah manusia dan jin lah. Sebab dia pun yang mukallaf. Binatang dia ada insting, dia ada naluri. Kan? Dan pasal apa dia pun nak kata binatang ni cerdik? Dia antara punca juga ialah depa ingkar kewujudan Tuhan, atheist. Kalau kita kata binatang makhluk yang tak ada akal, tapi macam mana binatang ni boleh pandai? Kita orang yang percaya Tuhan, kita kata inilah hujah, Tuhan bimbing dia. Dia pun nak lari daripada masalah ni. Dia kata tak, binatang pun pandai macam manusia juga. Dia kata tak. Siapa kata? Manusia yang pandai ni pun bukan kita pandai sendiri. Kan? Binatang ambil dah duduk macam mana pun dengan manusia, dia jadi binatang, dia tak jadi manusia. Kan? Lepas tu ada cerita orang kena makan harimau yang dia bela. Pasal dia tetap harimau. Hang bela dia daripada kecil, hang sayang dia, hang gomel dia. Lah sampai waktu dan masanya dia sedap lapar. Makan. Kan? Kod mana pun dia harimau. Dia takkan jadi orang. Kan? Siapa yang kekalkan dia sebagai harimau? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manusia kekal jadi manusia. Pergi duduk tak mana pun. Kan? Dicolek masuk dalam hutan, duduk dah dengan serigala ke apa kan, jadi manusia. Kan? Pasal apa jadi manusia? Pasal Tuhan cipta kita manusia. Kita tak berubah jadi spesies lain. Itu di antara dalil kata karut yang teori Darwin ni. Tang mana yang kita berubah jadi spesies lain? Tak ada. Kalau betul ada teori evolusi, maknanya harimau yang dibela oleh manusia daripada kecil sampai besar, dia akan berubah jadi manusia. Kan? Ataupun mungkin kalau dah dia dibela di zoo berketurunan, manusia duk jaga dia lama, mungkin sampai satu generasi dia akan melahirkan anak manusia. Sepatutnya macam tu lah. Tapi tak jadi pun. Kita tengok harimau di zoo sampai berketurunan, duk harimau itulah. Kan? Chimpanzee duduk dalam zoo, chimpanzee situlah. Orang hutan duduk dalam zoo, orang hutan situlah. Tak jadi dia orang bandar, orang pekan. Kan? Orang hutan kita pergi duduk dalam pekan, dia orang hutan juga. Kan? Ini maknanya orang etis ni, dia pemikiran dia sangat-sangat macam-macam, pelik lah kan. Kata. Baik, balik pada cerita kita ni. Apa yang kita nak kata di sini, saya kata, bukan makna kita menghalang daripada, maksudnya berpegang dengan dalil, tidak menyelisihi
madhab. Kan? Maka Syekh kata fahadhihi mas'alatun yajibu alaina an nahtamma biha fanatajannabu al-ifrat wa at-tafrit. Ini masalah yang kita kena bagi fokus padanya. Kita kena jauhi sikap melampau dan cuai, ifrat dan tafrit. La nakunu ma'al ladhina yarfuduna al-fiqh. Kita bukan macam orang yang tolak ilmu fiqh, tolak fiqh mazhab ni. Wa yaquluna hadhihi aqwalu rijal, dan mendakwa kata ni pendapat orang saja, pendapat manusia. Fayadhi'un, maka depa ni habis, terbabas, kata Syekh. Falahumul ladhina akhadhu bil fiqh wa lahumul ladhina yuhsinuna al-istinbat wal istidlal fadha'u wa dhayya'u man tabi'ahum. Maka mereka sendiri tidak mengambil ilmu fiqh dan tidak pula pandai istinbat dan beristidlal. Lalu mereka sendiri sesat, terbabas, hanyut, dan menghanyutkan orang yang mengikut mereka. ولا نحن مع الذين يقلدون تقليدا أعمى ويتعصبون لمذاهبهم ويأخذ بقول إمامهم ولو خالف الحديث. Dan kita juga bukan macam orang yang taklid buta, yang ta'assub pada mazhab walaupun jelas-jelas menyelisihi hadis. Kan, dia nak kahwin dengan satu perempuan, pak perempuan tu tak setuju, tak apa, kita taklid pendapat Abu Hanifah, tak payah wali. Oi, suka hati hang macam tu. Kan? Ulama besar mazhab Hanafi pun tak berani nak ikut kaul tu. Dia tolak. Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan tetap mewajibkan wali. Kan? Tiba-tiba engkau kerana hawa nafsu, hadis dah jelas wajib ada wali, tak apalah. Ni kasbuk ni buat daripada anggur ke buat daripada apa ni tanya. Kalau bukan daripada anggur tak apa. Mazhab Abu Hanifah minum sikit je lah. Kalau Abu Hanifah hidup pun dia orang pertama sebab hang minum arak. Orang ada cerita bab lain kan, bab ini kan. Ini minum arak, ana bi hubbin nabi, aku cinta nabi. Lepas tu minum bir. Apa dia? Kan? Tak kena gaya lah gitu lah. Abu Hanifah cerita pasal makan minuman nabi. Bila orang Arab makan daging unta, mereka perlu minum nabi ni untuk haramkan daging unta. Tapi kadang-kadang nabi ni bila simpan lama-lama dia akan jadi mabuk. So macam mana nak buat? Itu perbahasan yang sangat detail. Kan? Bukannya boleh dibawa kepada tengah-tengah orang awam macam itu saja. Ini bahaya. Ada orang minum arak, dia kata tak apa. Abu Hanifah kata, oi, hang, Abu Hanifah Tuhan ke apa? Kan? Anak-anak murid Abu Hanifah pun tak mau ikut pendapat tu. Kan? Mereka pun tak iktimat benda tu sebagai mazhab. Itu pendapat imam, peribadi imam saja, bukan mewakili mazhab Hanafiyah. Kan? Itu kadang-kadang bahayalah. So kita jangan ta'assub kepada mazhab. Ini adalah dua jalan yang silap. Tapi saya kata was-sawabul wasat, yang betul yang jalan tengah, yang wasatiyah, yang terbaik, annana na'khudhu bil fiqh wa na'khudhu bi aqwalil a'immah. Kita belajar ilmu fiqh, belajar mazhab, dan mengambil ilmu fiqh daripada para ulama, imam-imam mazhab. Wa nadrusul fiqh, dan kita belajar ilmu fiqh, belajar kitab mazhab. Lianna dirasatahu tariqun ila ma'rifatil haqq, kerana belajar fiqh ini jalan untuk mengenali kebenaran. Walakin la nuqallid taqlidan a'ma, tapi kita tak taklid buta. Sampai kalau qaul, maksudnya tuan nak kata apa maksud kita ni nak bermazhab? Kalau maksud bermazhab maknanya kita kena terhad kepada Safinatun Najah, mengarutlah. Ini bukan. Macam kata Dr. Labib lah, mazhab ini ialah kita mengikut kaedah imam, bukan mesti kita nak kena ikut setiap pendapat dia. Yang dikira mazhab itu pada usulnya, usul fiqh itu, usul fiqhnya, qawaid fiqhiyahnya. Tapi mungkin kita punya natijah yang kita dapat mungkin berbeza daripada imam mazhab, tapi still kita dikira dalam mazhab. Bukan pada kita ambil fatwa imam itu. Boleh jadi ada orang mazhab Syafi'i tapi dia ambil fatwa Hanbali, tapi dia still Syafi'i kerana dalil atau kerana sesuai dengan mazhab. Kan? Lepas tu kita dalam mazhab dia ada kaedah yang disebut oleh Muhammad Syatiri dalam Syarah Yaqut. Dia kata kalau ada pendapat yang dhaif di sisi mazhab, maksudnya pendapat itu dhaif dalam mazhab,
Tetapi pendapat itu dalam masa yang sama mu'tamad di sisi mazhab yang lain daripada mazhab yang 4. Maka dia kata boleh amal, tak ada masalah. Maknanya dhaif dari segi kaedah mazhab, bukan makna dhaif dari segi dalil. Bukan makna segi dalil. Kan? Kaedah mazhab satu bab, dalil satu bab. Kan? Boleh jadi contoh. Imam Syafi'i rahimahullah taala, di antara ulama yang mendhaifkan hadis, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa tukar agama dia, bunuh. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Tapi tentu Imam Syafi'i sebelum Bukhari. Kan? Adakah orang yang hidup dalam zaman kita sekarang yang bermazhab Syafi'i masih lagi boleh kata saya mazhab Imam Syafi'i, saya i'tiqad hadis dhaif? Tak boleh. Pasal dah dibuktikan hadis ni sahih. Sahih Al-Bukhari. Ulama-ulama mazhab Syafi'i yang kemudian semua terima hadis ni. Segi hadis tapi Imam Syafi'i tetap mengatakan orang yang murtad wajib dibunuh, tapi dengan sebab yang lain, dengan dalil yang lain. Atau kita kata lemahnya satu dalil bukan bermakna jatuhnya hukum. Ini juga orang yang ikut fiqh sunnah, yang kuno fiqh sunnah ni bukan sunnah pun dia pun tak faham kat sini. Dia pun ingat kalau dalil mazhab tu lemah, habis-habis hukum tak ada. Bukan macam itu cara dia. Bukan macam itu cara dia. Itu kaedah yang tak betul. Sebab kita dalil bukan satu dua. Macam golongan Asy'ariyah dia main, dia kata ni hadis Aina Allah ni ada dhaif, walaupun tak betul lah benda tu. Dia ingat kalau hadis tu dhaif kita habis dalil kita pasal Tuhan langit habis tak ada lah. Ngarut je lah. Dalil Tuhan di langit ada 1000. Kalau jatuh satu, apalah sangat. Kan? Dan kita, sebab tu ahli sunnah wal jamaah, bila dia berdalil, dia bukan berdalilkan dengan satu hadis, dia berdalil dengan majmu'ul adillah. Dalam akidah pun sama, dalam fiqh pun sama. Ini kaedah ulama mutaqaddimin. Sebab tu Syekhul Islam bantah Al-Bakri dalam kitab dia Istighatsah berkenaan dengan hadis innahu la yustaghatsu bi, sebenarnya tidak diistighatsah denganku. Kita dah baca hadis ni lepas. Walaupun hadis ni dhaif dari segi sanad, tapi menjadi adat para ulama masukkan dia sebagai wajah dalil sebab makna dia sahih dan disokong dalil yang lain. Macam kita kata, kita jumpa dalam kitab tauhid ni banyak hadis-hadis yang dhaif. Kita dah sebut Syekh rahimahullah taala bawa hadis dhaif kerana majmu' dalil yang lain menyokong makna hadis tersebut. Tetapi mungkin sebab hadis yang sanadnya dhaif itu matanya jelas, matanya terang. Dan kalau nak bawa mai hadis yang sahih, mungkin dia kena bawa 2, 3, 4 hadis dan kena terangkan wajah istidlal. Maka daripada dia bawa hadis yang banyak, dia ambil satu hadis dhaif yang sanad, yang matanya sahih, dia masukkan. Selesai masalah. Boleh jadi. Ataupun dia bawa sebagai istishhad. Lepas tu kita tengok hadis-hadis dhaif biasanya Syekh letak pada dalil yang bawah, dari dalil yang hujung. Sebab dia nak bagi tahu walaupun dari segi sanad ada kedhaifan, tapi matanya telah disokong oleh dalil yang kau bawa sebelum ini, sahih. So dari segi itu, lepas tu Ibn Taymiyah kata dalam Bayan Talbis Jahmiyah, hadis dhaif bukan hadis yang kita jazam Nabi tak cakap. Hadis dhaif ialah hadis yang 50-50. Kita ragu, kita syak, Nabi cakap ke tak cakap. So Ibn Taymiyah kata, kalau ada apa sahaja qarinah yang menunjukkan, yang menguatkan zan kata Nabi memang cakap hadis ni, bolehlah pakai. Tu poinnya. Tu kaedah asalnya. Kan? Adapun hadis maudhu' ialah hadis yang memang kita kuat zan Nabi tak cakap. Kan? 60% kita kuat kata hadis Nabi tak cakap. Dan lebih daripada itu. Tu hadis maudhu'. Kan? Yang memang kita yakin Nabi tak cakap, memang hadis ni memang palsu. Hadis dhaif bukan hadis yang dipastikan kepalsuannya, tapi kita tak yakin, kita syak. Dan agama kita tak boleh beramal dengan syak, tapi kita boleh beramal dengan adh-dhannur rajih, sangkaan yang kuat. Sangkaan yang kuat kita boleh pakai. So hadis dhaif tak jadi hujah sebab dia tak sampai ke martabat dhannur rajih. Sebab itu hadis hasan jadi hujah.
Pasal hadis hasan sampai kepada dhannul rajih. Hadis sahih yang ahad jadi hujjah, sebab dia sekurang-kurang martabat dia dhannul rajih. Hadis ahad yang masyhur, yang mutalaqqa bil qabul, hujjah qat'i, pasal dia dah sampai ke tahap yakin. Dan hadis mutawatir lebih lagi lah. Kan? Itu kaedah dia dalam kita kena faham falsafah di sebalik dalil itu, kenapa dia macam itu. Kan? Kalau tidak kita tak faham ma'khadh, tempat pegang ulama yang asal. Kan? Baik. So dia kata kita belajar fiqh. Kerana belajar fiqh ini jalan untuk mengenali kebenaran, tetapi kita tak bertaklid secara buta. Kan? Inilah yang benar saya kata. Wal haqq, hadha huwa al haqq al wasat fi hadhihi al mas'alah allati khada fiha an-nas fi waqtina al-hadir ala ghairi hudan illa ma rahimallah. Yang mana banyak saya kata orang dah masuk masalah ni macam-macam. Jadi dua pihak. Orang yang nak taklid buta, kan? Lepas tu geng Asy'ariyah ni bila dia bawa isu bermazhab, mazhab Syafi'i, mazhab apa sekalipun, dia ada agenda. Tiba-tiba muncul isu, kita orang Syafi'i tak kafirkan Ibnu Arabi sebab yang muktamad di sisi Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Arabi tak kafir. Dia kata ni bukan cerita dia. Ini bukan cerita dia. Kan? Kita cerita bab mazhab ni ialah bab fiqh. Kedudukan Ibnu Arabi ini adalah isu akidah. Kan? Isu akidah pertama. Lepas tu kita ada kaedah. Mu'tamad Ibnu Hajar Haytami ada syarat untuk kita pakai. Iaitulah dia tidak menyelisihi secara pasti apa yang telah disepakati oleh orang terdahulu. Siapa sebelum Zakaria Ansari yang tidak kafirkan Ibnu Arabi daripada kalangan ulama Syafi'i? Sebut mai. Tak ada. Orang pertama yang mengatakan, yang memberi uzur kepada Ibnu Arabi ialah Zakaria Al-Ansari. Lepas tu anak-anak murid dia ikut. Sebelum dia tak ada. Ibnul Maqri menjelaskan siapa yang syak pada taifah Ibn Arabi kafir. Siapa yang syak akan kufurnya pengikut Ibn Arabi kafir. Bayangkan. Sahibul Irsyad, Sahibul Rawdul Talib. Kan? Dia lebih tinggi daripada Zakaria Ansari, lebih tinggi daripada. Kan? So kalau kita nak kira lagu tu, ulama Syafi'i yang pangkat lebih tinggi, lebih hebat, Abdul Qini. Kan? Ini ulama-ulama yang lebih besar otoritinya dalam mazhab. Kan? Tak betul lah. So you dari segi mazhab pun tak betul. You nak putar balik mazhab untuk agenda you sendiri. Dia nak benarkan orang buat bid'ah, dia kata ni kita ada pendapat ulama. Tak. Itu bukan cara dia. Kan? Dia kata ada lepas mayang ada sapu muka. Sebab ada hadis, tapi walaupun hadis ni lemah tak boleh pakai, tapi ni ada dalam kitab-kitab fiqh sebut ni dalam Taqrirat Sadidah ke apa kan. Dia kata pengarang Taqrirat Sadidah bukannya orang yang ada autoriti dalam mazhab. Kan? Kitab-kitab mazhab yang berautoriti tak pernah sebut pun sunnah ni lepas mayang, tak ada. Bukan kitab yang muktabar, tak sebut. Dan hadis dia mungkar. So dia tak boleh jadikan alasan macam itu. Bukan makna bila kita kata bermazhab, apa yang ada dalam kitab mazhab semuanya mahabba wa dab. Kan? Macam baru ni ada siapa ada dekat dia 40 hari dia cukup kepala anak dia. 40 hari cukup. Kan? Dia kata ada disebut dalam kitab Busyra Karim. Izajahna kata ni betul ke dia ni? Dia kata dalam kitab Busyra Karim. Nak kata ada Busyra Karim buat masalah. Takkan semua dalam Busyra Karim tu betul. Kan? Bukan mesti dalam semua yang Busyra Karim sebut tu betul. Kan? Dan ini bukan isu fiqh pun, bukan muktamad mazhab pun. Itu pendapat peribadi pengarang yang mungkin dia berdasarkan hadis lemah, hadis dhaif. Kan? So cara depa ni satu golongan licik nak menyebarkan bid'ah dengan nama mazhab. Tak betul. Kena hati-hati. Tapi janganlah kita nak reaksi pada golongan ni sampai kita kata kami tak ada mazhab terus. Tak boleh lah. Hang siapa tak ada mazhab? Hang mujtahid mutlak. Kan? Orang mengaji sunnah di Malaysia ni dah biasalah kalau dia tak ada mazhab tu bohongnya. Biasa dia mazhab Syekh Albani. Kan? Syekh Albani malah dikenali dia sampai tahap mujtahid. Tak apalah.
Dia ada kelayakan untuk ijtihad, penguasaan dalam ilmu hadis apa semua, walaupun dia bukan mujtahid mutlak. Kan, tapi dia ada kemampuan untuk mentarjih sahaja. Lepas tu nak tengok baru ni nak cetak lah buku Al-Mutun Al-Fiqhiyah Al-Albaniyah. Orang kata dah jadi mazhab Al-Albaniyah lah. Kan, matan fiqh Albani. Maknanya Syekh Albani dah jadi mazhab. Di mana puak-puak dia di Malaysia ni yang dia kata kita tak mau ikut mazhab, lepas tu ambil pendapat Syekh Albani, maknanya kali hampa mazhab Albani. Itu masa kami jumpa Syekh Abdullah Khanin dulu. Dia kata hampa orang yang ikut sunnah di Malaysia ni mazhab apa? Saya kata tak, kami mazhab Syafi'i lah. Saya kata bagus, hampa kena ikut Syafi'i lah. Kan? Dia kata pasal ada teri hampa Syafi'i. Jangan jadi macam setengah orang. Dia kata kopi setengah tempat tu, dia kata nak ikut dalil, tak mau ikut mazhab. Lepas tu aku tanya, apa mengaji kitab fiqh, kitab apa? Mengaji kitab Syukani, kitab San'ani. Saya kata apa mazhab Syukani kan? Daripada mazhab Syukani, baik mazhab yang 4 tu. Kan? Lebih baik lagi. Kan? Even Syekh kami, Syekh Amir Bahjat, masa dalam kelas, dalam satu kelas fiqh tu, awal-awal Syekh dah cakap, dia kata kita nak ngaji ni mazhab Hanbali, fiqh mu'tamad mazhab Hanbali. Pasal apa Syekh kata? Daripada hampa taklid apa yang terjihkan oleh Amir Bahjat yang tak siapa-siapa ni, baik hampa taklid kepada ulama Hanbali yang dah mu'tabar. Lepas tu kita sebut lepas, tak mestinya bila kita kata kena ikut dalil, orang yang bagi fatwa dia kena berfatwa based on apa yang dia nampak rajih tak. Jadi dia fatwa berdasarkan apa yang mazhab lain, mu'tamad mazhab lain. Syekhul Islam Ibn Taymiyah pun tengok ada banyak kes dia berfatwa, dia bukan fatwa ikut pendapat dia. Kan? Dia fatwa based on mazhab. Kadang-kadang setengah-setengah isu je timbul bila dia keluar fatwa tersebut, jadi isu pasal ialah dia dalam, mestilah dia cerita kepada anak murid dia pendapat dia macam kes ta'liq talaq apa semua itu. Jadi bukannya Ibn Taymiyah ni memang sengaja nak menyebar. Dan Ibn Taymiyah dah tak jadi dah pendapat dia sebagai pendapat yang asing, pasal dia sendiri dikira min sadatil Hanabilah. So pendapat dia dimasukkan, dikreditkan ke dalam mazhab Hanbali. Kan? Itu kita kena faham. Dikira sebagai mewakili pandangan, salah satu pandangan dalam mazhab Hanbali, dalam fiqh lah dia kata. Walaupun Ibn Taymiyah rahimahullah, dia pandangan dia mujtahid mutlak, dia boleh ijtihad mutlak juga. Dan setiap mazhab yang 4 ni ada tokoh-tokoh dia yang depa ni sebenarnya boleh mencapai tahap mujtahid mutlak. Orang pertama yang direkodkan dalam sejarah kononnya nak buat aliran fiqh tak bermazhab, fiqh tarjih ni ialah Imam Haramain. Imam Al-Haramain. Imam Haramain kata dia dah tulis kitab. Jadi Al-Baihaqi tahu benda itu, Al-Baihaqi tulis surat dekat dia. Al-Baihaqi kata ulama-ulama kita dalam mazhab Syafi'i ni, mereka lebih tahu ilmu hadis, lebih banyak hadis mereka tahu daripada kita. Dan mereka tak tinggal dalil, melainkan kerana sebab, bukan saja-saja tak nak ikut dalil. Kan? Apabila ditegur oleh Al-Baihaqi itu, tentulah Al-Baihaqi lebih tinggi ilmunya dari segi ilmu hadis daripada Imam Al-Haramain. Maka Imam Al-Haramain tarik balik program dia ataupun masyru' dia yang nak buat fiqh tarjih ni. Kan? Masya-Allah. Itu imam yang besar, keilmuan dia. Kan? Tiba-tiba mai orang zaman kita entah apa-apa nak fiqh tarjih. So anda tengok, jadi pengalaman kita bila kita awal-awal kita kenal sunnah di Malaysia ni, jadi rumit dan muskil dari segi ilmu. Yang jadi dikenal sunnah ialah fiqh. Lepas tu dia didakwa sunnah, tu lebih dahsyat lagi. Kemudian bila kita mengaji, pendapat dia berkata sunnah tu tak sunnah pun. Kan? Bahkan kadang-kadang tak kena dengan dalil pun. Kan? Ada orang bagi dia sunnah ni apa? Sunnah ni maknanya kalau kita berjalan 20 km kita qasar salat. Oh, sunnah. Masalah dia dakwa benda tu sunnah. Dan pendapat lain tak sunnah. Kan? Anda duduk di Perlis tu biasa jumpa orang daripada Padang Melangit pergi Kangap qasar. Bayangkan, Padang Melangit pergi Kangap. Orang yang duduk Perlis tahu lah. Itu
Tak payah kaya basikal lah, jogging pun sampai. Mana? Bayangkan, macam Taman Sara Damai main Taman Tun je. Kan? Mungkin dekat lagi. Kan? Qasar. Jamak qasar. Apa ni? Ajaran mana? Orang kata ni sunnah. Kan? Pasal Nabi dalam hadis kata Nabi keluar 3 mil Nabi qasar. Hadis Anas. Apa maksud Nabi keluar 3 mil Nabi qasar tu? Maksudnya Anas kata Nabi akan start qasar bila Nabi dah tinggal sempadan Madinah. Lebih kurang 3 mil, maksudnya keluar sikit daripada sempadan negeri Madinah, Nabi dah start qasar dah. Tapi perjalanan Nabi tu jauh lah. Kan? Itu faham maksud dia. Kan? Dia baca hadis seperti itu saja. Lepas tu hadis tu pun ada riwayat syak rawi. Satu riwayat kata 3 mil, satu riwayat kata 3 farsakh. So hadis ni bila dah ihtimal saqata bihi istidlal, tak bolehlah pakai dalil lah. Nampak? Tapi ini kata mereka tak faham konsep dalil dan istidlal. Lepas tu mereka tuduh kata hak mereka punya sunnah, orang ni tak sunnah, ni masalah. Anda bisa kena tegur lepas sembahyang. Satu pakcik tu main kata, kita orang sunnah tak duduk macam ni, duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk. Kita hak mengaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim tak duduk macam ni, dia kata. Padahal hadis duduk tawarruk dalam Sahih Bukhari. Nampak tak? Apa ni? You dakwa satu benda sunnah, orang lain buat, sedangkan orang lain buat tu hadisnya lebih sahih, lebih kuat daripada hadis hak duduk iftirah sahaja yang dipakai oleh golongan Hanafiyah. Kan? Itu mazhab Hanafi. You tak boleh ambil yang Hanafi kata ni sunnah, lepas tu yang lain tak sunnah. Tak boleh macam tu. Ini muskilah sebenarnya. Satu bila kita pergi Madinah, kita sampai di Madinah, kita jadi lain. First majlis fiqh yang duduk di Madinah adalah majlis fiqh al-Faqihul Madinah, Abdullah Az-Zahim hafizahullah taala. Ini faqih al-Madinah. Kan? Walaupun di Malaysia mungkin syekh ni tak berapa terkenal, tapi dia adalah marja' semua ahli fiqh di Madinah. Ini marja' dia, Abdullah Az-Zahim. Dia ada syarah Bidayatul Mujtahid. Yang asal syarah dia tu ialah nota dalam kelas dia. Kan? Tapi syarah dia masya-Allah azim jiddan. Ai Syekh Abdul Zahim dia ada tulis matan fiqh sendiri, matan fiqh Hanbali. Jadi apa yang Syekh pesan mula-mula sekali ialah ikut mazhab. Syekh kata mengaji fiqh ni kena ada mazhab. Itu adalah kejutan budaya yang pertama kita dapat. Itu lain lah. Sunnah di Madinah dan sunnah di Malaysia. Kan? Di Malaysia kalau sunnah ni tak ikut mazhab. Kan? Main di Madinah yang dikatakan lubuk Wahabi ni, depa sini taklid kuat tu dah. Kan? Ni Hanbali, ni Hanbali. Kan? Jadi kita kata fahaman ahli sunnah wal jamaah beza. Pasal kita di Malaysia ni, geng sunnah ni dia dah terpengaruh dengan tajdid Muhammad Abduh. Bukannya dakwah ahli sunnah wal jamaah yang betul. Kebanyakan geng sunnah ni depa tajdid Muhammad Abduh. Muhammad Abduh bukan ahli sunnah, Muhammad Abduh Mu'tazilah. Itu yang lebih kuat, dia Mu'tazilah. Walaupun dari segi dia mutazahir kata dia Maturidiyah. Ala kulli hal, sama ada dia Mu'tazilah ke, dia Maturidiyah ke, dua-dua tak betul. Kan? Dan Tok Guru dia Jamaluddin Al-Afghani Syiah. Kan? Jamaluddin Al-Afghani Syiah. Kan? Tapi orang sunnah di Malaysia bagi depa ni tokoh. Kan? Sebab tu gerakan kaum muda dulu, depa dengan Syiah depa agak okey dulu nak. Macam Hamka kan. Rahimahullah, ghafarallahu lah. Hamka kita kata ulama yang tegas dalam bab agama Allah Taala. Kan? Tapi ada juga geng-geng yang ikut sunnah zaman kita yang ikut konon-konon ikut Hamka ni tak macam Hamka pun. Hamka letak jawatan Ketua Ulama Indonesia. Hamka adalah mufti pertama Indonesia. Kan? Dia adalah Ketua Majlis Ulama Indonesia, Ketua MUI yang pertama zaman Soekarno. Dia letak jawatan sebab bila Soekarno minta dia keluar fatwa benarkan orang Islam sambut Christmas, Hamka tak sanggup. Dia kata haram. Dia kata tak boleh. Dia letak jawatan. Kan?
Disebabkan itu kemudiannya dia dituduh sebagai sokong komunis nak gulingkan Soekarno dan sebagainya. Walaupun dia asalnya dengan Soekarno tu best friend lah. Macam Jamal Abdul Nasir dengan Syed Qutb. Kan? Memang best friend gila lah. Rakan seperjuangan, memperjuangkan kemerdekaan. Kan? Tapi dia tegas dalam masalah ini. Tengok dalam kitab dia, apa nama, yang dia, apa nama, jawapan teguran suci dan jujur kepada Mufti Johor. Dia bincang isu orang yang minta hajat kepada orang mati. Hamba kata ada pun yang ini minta kepada orang mati, hamba kata yang ni kami sebut dengan sepenuh lisan kami, ini adalah syirik dan orang yang buat itu kami panggil dia musyrik. Hamba kata tegas dalam masalah tauhid uluhiyah. Kan? Bila Jepun suruh tunduk dekat bendera matahari, hamba kata yang ini kita tak, bila Jepun datang, memanglah geng Soekarno apa semua depa ambil pendekatan kita kerjasama dengan Jepun. Sebab Indonesia melihat ini dah peluang. Sebab tu Indonesia merdeka daripada Jepun. Jadi Hamka masa tu memanglah dia ambil pendekatan samalah, maksudnya kerjasama dengan Jepun apa semua. Kan? Dan banyaklah mudarat yang dia berjaya kurangkan hasil taktik tersebut, masya-Allah. Memang politik masa tu mauqif yang dia ambil itu bagus. Kan? Tapi bila mai Jepun suruh tunduk, hamba kata tak boleh, ni syirik. Yang ini kita kena habaq dekat dia, tak boleh. Ulama lain semua takut lah, macam mana nak habaq, tak boleh, kena pancung kepala. Hamba kata pancung kepala, tak boleh, dia kata ni syirik. Ini azim jiddan mauqif Hamka, subhanallah. Ha. Dia bagi tahu. Dia kata kami orang Islam tak boleh tunduk ni, dia kata. Ha, tak boleh tunduk. Jepun kata, oh ya ke? Tak ada orang habaq mana tu? Ha? Mana kita tahu, dia kata, you orang Islam tak boleh tunduk. Dia kata tak boleh tunduk. Tak tunduk. Jadi tempat Hamka tu Jepun tak pasal orang tunduk. Ha. Bayangkan. Itu tegas dalam tauhid, walaupun dia dalam, yalah, dia masih lagi ikut Ahmad Abduh apa semua. Tapi mereka ni ada ketegasan. Banding dengan orang kaum muda zaman kita lah ni yang boleh cakap Merry Christmas apa semua, nak banding dengan mereka ni jauh lebih hebat lagi. Tak sama. Tuan kata ada orang dia gunakan nama ulama' je. Macam kita kata isu sentuh anjing tadi, guna nama mazhab Maliki. Mazhab Maliki tak macam tu pun. Ada orang nak petikai hukum murtad, dia kata ni Imam Syafi'i dhaifkan hadis man baddala dinahu faqtuluh. Oh, nak pakai mazhab Syafi'i mendhaifkan hadis man baddala dinahu faqtuluh, mai aku nak habaq. Dalam mazhab Syafi'i memang Imam Syafi'i kata hadis ni dhaif, tapi Imam Syafi'i kata orang murtad wajib bunuh. Nak tahu sebab dia kata orang murtad kena bunuh? Pasal Imam Syafi'i kata asal orang kafir bunuh. Jadi kalau hang nak ikut Syafi'i sangat, ambil pendapat ni, hang berani. Orang liberal mampu terketak-ketak tak berani. Kencing terberak dia dengar pendapat ni. Mana dia nak berani? Lepas tu Imam Syafi'i kalau hidup lagi zaman lah, Imam Syafi'i lah Osama Ladin ni. Amerika akan cop Imam Syafi'i. Confirmnya. Tak? Kalau kita betul-betul mengaji, kalau orang barat ni betul-betul dia mengaji, dia pun takkan ambil Ibn Taymiyah sebagai ikon teroris. Dia pun akan ganti tempat Ibn Taymiyah tu dengan Imam Syafi'i. Tapi kontrol Imam Syafi'i bukan teroris. Kita ada penghujahan, tapi dia pun tak faham. Jangan kata orang kafir barat tak faham. Orang Islam tak erti bahasa, tak faham juga. Anda pergi dulu masa program Ibn Taymiyah yang Ingat Aswaja buat, kan? Satu pembentang dah ni dah dapat jawatan dalam JAKIM dah, kan? Ataupun baru ni dah dapat jawatan dalam Yadim dah, banyak lah. Ya. Tapi nak kata dia punya kebenakan dia, tuan-tuan, orang ni memang anak geram kan, tak kira lah dia ada jawatan atau mampu fikir dia lah, kan? Dia punya cara istidlal, dia kata Ibn Taymiyah ni kita tak boleh pakai pendapat dia. Pasal apa? Pasal dia ganas. Pasal apa ganas? Pasal dia kata dalam fatwa Ibn Taymiyah kita dah kira ada 200 perkataan dibunuh. Tabarakallah. Ni ke orang yang jadi panel akidah JAKIM? Macam ni ke cara fikir? Macam ni ke cara cakap? Kan? Lepas tu lah ni dah nak jadi, tak apalah, tak kira lah apa jawatan baru dia tu, malas nak sebut.
Kan? Tapi ini cara hang dalil. Kan? Ibn Taymiyah tak boleh pakai genah pasal dalam kitab dia ada perkataan 200 hendak dibunuh. So apa beza hang dengan Geert Wilders masa dia fikir perkataan dibunuh dalam Quran? Lepas tu dia kata Quran punca keganasan. Tak ada beza. Tapi itulah bila tengok lulusan pengajian akidah universiti tu yang malas. Itu jadi benak ni tu. Kan? Tak kerti bahasa. Tapi itulah masalah manusia. Orang macam itulah pakar. Kan? Macam itulah expert. Kan? Macam itulah alim. Kan? Dah dia paling bongok ni. Kan nak kata memang cakap itu memang cakap bodoh gila. Budak tadika Saudi pun tak cakap macam itulah. Kan? Tapi macam mana dia boleh buat itu? Pasal nak pertama hawa nafsu memang dah benci Ibn Taymiyah. So apa yang elok pun nampak buruk. Lepas tu hang lupa yang hang tu duk mengaku mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i punya fatwa lebih dahsyat daripada fatwa Ibn Taymiyah. Orang boleh buat benda yang sama pada Imam Syafi'i. Orang boleh buat sama benda yang hang mazhab Syafi'i. Tengok Imam Syafi'i kata dalam kitab dia. Asal sebab punca kita boleh bunuh orang kafir ni sebab dia kafir. So asal dia kafir boleh bunuh. So maknanya jumpa orang kafir bunuh. Orang boleh buat anggaran macam tu walaupun Imam Syafi'i tak cakap macam tu. Kan Imam Syafi'i tak cakap macam tu. Kan? Tapi cara nak selewengkan fatwa ulama ni banyak cara boleh buat. Yalah kalau Khawarij pun tak beli Al-Quran, pun tak beli perkataan ulama, apalah sangat. Kan? Apalah sangat. Kalau hadis Nabi pun orang boleh petikaikan, orang boleh putak balik, orang boleh seleweng. Kan? Ini perkataan ulama lebih banyak berlaku silap nisbah qaul kepada ulama. Kan? Lebih, dan banyak golongan liberal ni dia macam tu lah. Anda biasa baca buku satu kiai tulis buku Sistem Islam terbit buku tu. Yang tulis tu kiai Indonesia lah. So dia kata lah berkenaan dalil aurat perempuan ni lah pakai tudung ni. So dia kata tudung tak wajib pakai, dia kata. Pasal apa dia kata tengok ulama ada khilaf aurat perempuan. Ada yang kata wajah aurat, ada kata wajah bukan aurat, ada kata tapak tangan aurat, kaki aurat ke tak. So dia kata kesimpulannya, jadi berdasarkan disebabkan ulama ada khilaf macam ni, jadi kita kata sebenarnya aurat perempuan ni tidak ada batas. Batas tu kembali kepada keadaan masing-masing. Itu yang Surah Jabat kata tu. Aurat orang perempuan kalau di tepi pantai, hak yang bikini tu jalan dia kata. Baca ada majalah Islam. Kata kami di kata 5 tu. Dia keluar edaran tu, dia kata bagi dia aurat tu ikut strategi tempat. Dia kata so, kalau pergi kat pantai, hak aurat, hak yang mana bikini tutup je dia kata. Dan kalau pantai tu pantai yang boleh buka semua, oh lega. Kan? Ini cara dia pun tak kena. So depa juga menggunakan mazhab tak betul. Depa ambil qaul betul. Ni di sini ada khilaf. Kita kata bukan macam itu cara. Kita taat kepada Allah Taala bukan pada ulama. Ada qaul bukan makna you boleh buat. Ini bahaya. Setengah orang tak apalah benda ni khilaf. Khilaf bukan makna you boleh buat. Bila khilaf, you kena belajar, you kena cari pendapat mana yang paling hampir dengan kebenaran, you kena ikut. Itu yang betul. Bukan bila main, tak apalah ni ada khilaf, ni ada khilaf. Oi, kalau macam tu agama ni jadi lu'bah, jadi mainan lah. Nasallallahu al-afiyah. Tadi kita berhenti sekat ni, masa pun dah habis. Qultu lakum ma sami'tum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang bab ni bab 38 dengan 39 dia bab yang sensitif dalam kitab Tauhid. So dia kita kena bincang lebih sikit.